kita nak belajar. Cikgu harap tadi kamu dah layari ya. Okey, cikgu harap kamu telah melayari YouTube yang cikgu mau naik, channel yang cikgu mau naik tu ya. Ada penerangan tentang tata bahasa, penggunaan kata tanya sebab nanti kita ada slot untuk membaca dan juga melengkapkan latihan. Okey, baiklah. Sekarang kita mulakan pembelajaran kita hari ini. Lihat pada muka surat 25. Okey, muka surat 25. Kita masih belajar di tema yang sama iaitu kelestarian alam. Tajuknya masihlah pengurusan sisa pepejal. Okey, itu tajuk kita minggu inilah. Okey, baiklah kita teruskan pembelajaran. Buka buku teks dan juga buku aktiviti jilid 2. Okey, kita terus ke muka surat 25. Baiklah. Pada muka surat 25, semua orang dah buka muka surat 25? Ni dia muka surat 25. Okey, jom. Di sini hari ini kita hendak belajar tentang sajak. Okey, sajak ni kita baca dengan intonasi yang tegas. Tegas jugalah. Okey, dia kurang berlagu lah berbanding dengan puisi dan syair. Okey, semua orang tutup mikrofon. Pembelajaran kita hari ini lebih kepada menulis. Okey, menulis. Sebelum itu, lihat paparan kamu tu ya. Sama yang cikgu paparkan tu dengan ada dalam buku teks sama. Jadi jika paparan tu tak berapa jelas, kamu lihat pada buku teks. Okey, cikgu hendak bacakan. Selepas ini cikgu nak panggil beberapa orang untuk mendeklamasikan sajak. Okey, pesananku. Wahai kawan, dengarlah luahanku ini. Janganlah dibuang minyak masak terpakai. Kitarlah semula agar alam ini terpelihara. Wahai rakan, alangkah baiknya jika bersama-sama kita mengolah semula minyak masak terpakai menjadi sabun untuk cucian. Wahai teman, andainya ada minyak masak terpakai, usahlah dicurahkan kerana kita mampu memprosesnya menjadi lilin untuk sinari kegelapan. Okey, baik. Dalam sajak keseluruhan ini menceritakan kitar semula minyak masak. Cara hendak kitar semula minyak masak. Pada perenggan yang pertama tu, janganlah dibuang minyak masak terpakai. Okey, minyak masak yang terpakai jangan dibuang. Kerana apabila kita buang, menyebabkan pencemaran bau dan juga menyebabkan longkang tersumbat. Itu nasihat yang disampaikan. Jadi kita boleh kitar semula. Okey, kita boleh olah. Olah tu maksudnya kita jadikan sesuatu benda yang lain. Lihat sajak yang kedua. Wahai rakan, alangkah baiknya kita bersama-sama kita mengolah semula. Mengolah tu maksudnya ubah daripada minyak masak yang kotor yang kita telah gunakan untuk menggoreng bahan-bahan lain, kita nak proses minyak tersebut supaya menjadi sabun untuk cucian. Menjadi sabun untuk cucian. Semua orang nampak tak paparan skrin? Nampak. Nampak. Okey, baik. Yang tidak nampak tu, kamu keluar balik nanti masuk. Okey. Paparan pada skrin pada muka surat 25 sama macam buku teks. Okey. Kemudian lihat rangkap yang ketiga. Dia kata apa? Minyak masak terpakai usah dicurahkan. Maksudnya jangan dibuang dalam sinki, dalam longkang kerana menyebabkan tersumbat dan juga pencemaran bau. Minyak masak tadi boleh diproses menjadi lilin. Yang pertama tadi boleh diproses menjadi sabun cuci pinggan. Pernah buat tak? Dia ada bahannya. Ada bahan dan ada caranya. Kamu boleh Google dalam internet. Macam mana nak olah minyak masak tadi supaya boleh dijadikan sabun cuci pinggan
dan juga dijadikan lilin. Daripada sajak ini, cikgu telah paparkan di situ. Okey. Makna dan maksud yang hendak disampaikan seperti cikgu ulas dalam lisan tadi. Perenggan yang pertama, rangkap pertama, minyak masak terpakai jangan dibuang kerana ia boleh dikitar semula. Apabila kita buang ke dalam longkang, ia menyebabkan longkang tersumbat dan juga menyebabkan pencemaran bau. Okey, pada yang kedua, rangkap sajak yang kedua. Minyak masak terpakai boleh dikitar semula untuk dijadikan sabun cucian. Sabun cucian apa? Pinggan dan mangkuk. Okey, sabun cucian, pinggan, mangkuk. Okey, di dapur. Tu ada prosesnya. Kamu boleh cari dan Google di internet. Okey, baik. Pada rangkap yang ketiga, sajak tersebut menasihati kita. Minyak masak terpakai tu jangan dicurah, jangan dibuang dalam mana? Dalam longkang, dalam sinki kerana minyak tersebut juga boleh diproses untuk dijadikan lilin. Okey, boleh jelas? Jadi apa kegunaan, apa yang kita boleh olah daripada minyak masak tadi? Ada dua perkara. Yang pertama, kita boleh olah menjadi sabun untuk cuci pinggan, mangkuk. Yang kedua, boleh dijadikan lilin. Tahu lilin? Pernah nampak lilin? Pernah nampak lilin? Okey. Okey, ingat tu ya. Lilin Okey, baik. Ingat tu lilin. Bila lilin tu bolehlah diguna ketika kita dalam kegelapan. Okey, boleh jelas? Alright. Seterusnya, lihat pada muka surat. Ni buku aktiviti ya. Okey, jom kita terus lengkapkan latihan. Tak nak buang masa. Lengkapkan latihan. Sila buka buku aktiviti. Muka surat 27. Okey, jom kita lihat pada muka surat 27. Kita nak baca juga puisi tersebut. Okey dah. Okey, jom. Lihat buku aktiviti. Buku aktiviti muka surat 27. Okey, muka surat 27. Okey, muka surat 27. Okey, tuliskan hari dan juga tarikh. Hari ini ialah hari Ahad 29 Ogos 2021. Dah, tuliskan hari dan juga tarikh. Sini atas garis tulis hari Ahad. Kemudian tarikhnya ialah 29 Ogos 2021. Sudah? Dah. Okey. Dah. Cikgu nak panggil lah siapa-siapa boleh ya. Untuk bacakan saja ini. Alia Ramadhani, lama tak nampak kamu. Okey, Alia Ramadhani, baca rangkap yang pertama. Okey, baca dulu rangkap yang pertama. Okey, Alia Ramadhani. Okey, baca. Baca. Ingatlah. Baca tajuk dulu. Pesananku usah dilupa. Pesananku usah dilupa. Baca. Buku ini kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok alam kembali menghijau. Baik. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan kertas, pasti akan mengurangkan penebangan pokok alam kembali menghijau. Apa yang nak disampaikan oleh penyajak tersebut? Seperti yang ada diterangkan di situ, betul? Penyajak berpesan agar penggunaan kertas dikurangkan. Kalau dalam bahasa Inggerisnya paperless. Pernah dengar? Program paperless. Sekarang semua informasi pesanan dihantar melalui WhatsApp, betul? Melalui Telegram secara atas talian. Maka penjimatan penggunaan kertas. Okey.
Kesannya, alam akan kembali menghijau kerana penebangan pokok semakin berkurangan. Apa kaitan pokok dengan kertas? Sebab kertas ini dihasilkan daripada kulit kayu pokok. Diproses di kilang menjadi kertas. Jadi kalau kita dah tidak menggunakan kertas lagi, maka pokok-pokok dapat tumbuh dengan subur. Okey, baik. Seterusnya. Okey tak semua? Lihat rangkap yang kedua. Cikgu nak minta. Tadi macam cikgu nampak Ifah. Ifah pun lama macamnya tak masuk. Okey, Ifah baca sajak yang kedua. Okey, Ifah baca sajak yang kedua. Sajak yang mana cikgu? Rangkap yang kedua. Okey, ada buku aktiviti Ifah, muka surat Cikgu, yang mana 27. satu cikgu? Yang warna hijau tu ke? Tidak, baca yang asalnya. Yang hijau tu jawapannya. Okey. Okey, baca dulu Ifah. Ingatlah pesananku ini, kurangkanlah penggunaan elektrik. Pastikan kau pasti akan tiada lagi pemanasan Global. Okey, Global. baca sekali lagi Ifah. Baca betul-betul Ifah. 1, 2, mula. Ingatlah. Ingatlah pesanan ini, kurangkanlah menggunakan elektrik. Pastikan Pasti akan. Baca betul-betul Ifah. Pasti akan kau rasa tidak lagi Tiada lagi. Ifah baca tiada betul-betul. lagi pemanas global. Okey, banyak silap Ifah. Baca teliti ya. Ingatlah pesananku ini. Kurangkanlah penggunaan elektrik. Pasti akan kau rasa tiada lagi pemanasan global. Okey. Penyajak menggalakkan kita untuk mengurangkan penggunaan elektrik rumah dan pejabat agar dapat sama-sama mengurangkan suhu ya. Mengurangkan suhu. Okey, pemanasan global. Itu sebenarnya maksud rangkapnya. Penyajak menggalakkan kita untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah dan pejabat agar dapat sama-sama mengurangkan suhu dunia dan pemanasan global. Okey, boleh salin. Semua orang boleh salin. Boleh nampak tak tulisannya? Cikgu besarkan sikit. Tu dia. Salin Cikgu, yang kamu ini. Ya, salin yang ini. Boleh nampak tak? Cikgu dah besarkan tu. Ini maksud untuk rangkap yang kedua. Salin dahulu untuk rangkap yang kedua. Boleh nampak? Boleh nampak tak semua? Okey. Penyajak menggalakkan kita untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah dan pejabat agar dapat sama-sama mengurangkan suhu dunia dan pemanasan global. Yang tak nampak skrin tu keluar balik, masuk balik. Yang lain boleh nampak skrin? boleh. Okey. Terus salin. Boleh. Okey, salin terus. Penyajak. Kalau syair, penyair. Yang ini ialah sajak. Jadi gelaran untuk orang yang menyampaikan sajak tu kita sebut sebagai penyajak.
Penyajak menggalakkan kita untuk mengurangkan penggunaan elektrik di rumah dan pejabat agar dapat sama-sama mengurangkan suhu dunia dan pemanasan global. Okey, salin dulu dengan tulisan yang kemas, ejaan yang betul. Siap. Okey. Dah siap. Okey. Okey, kita teruskan bagi rangkap yang ketiga. Boleh? Azam, bacakan rangkap yang Boleh. Azam. Lagi. Belum lagi? Okey, ada yang belum lagi. Okey, cikgu besarkan semula paparan. Dah siap. Okey. Cikgu besarkan sikit lagi paparan. Okey, salin dulu semua. Azam, get ready. Sedia untuk baca sajak yang ketiga. Dah siap. Dah siap. RM3. Dah siap. Okey, cikgu boleh teruskan? Boleh ya? Boleh. Okey, Boleh. baik. Seterusnya Azam. Boleh. Azam baca. Ya, betul. Azam baca sajak yang ketiga, Azam. Ingatlah pesananku ini. Kurangkanlah pembakaran terbuka, pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu udara, pasti segar. Betul. Ingatlah pesananku ini. Kurangkanlah pembakaran terbuka. Pasti akan kau lihat tiada lagi jerebu. Udara pasti segar. Apa yang nak disampaikan oleh penyajak? Ini dia. Okey. Penyajak mengingatkan kita agar tidak melakukan pembakaran terbuka bagi mengelakkan pencemaran udara seperti jerebu dan bau. Okey, boleh salinkan. Boleh salin.
Dah siap. Dah siap. Okey, bagus. Yang lain semua dah siap belum? Belum. Belum. Dah. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi. Cepat. Dah siap. Okey, baik. Cikgu teruskan dengan latihan seterusnya. Boleh ya? Okey. Boleh. Boleh. Baik. Lihat pada modul muka surat 36. Lihat pada modul muka surat 36. Hari ini banyak latihan bertulis ya. Kita terus siapkan. Okey, muka surat 36. Okey dah. Dah. Okey dah. Seterusnya. Okey dah. Okey, jom kita baca dulu. Ini cerita tentang tong sampah kitar semula. Okey, ini ialah cerita tentang tong sampah kitar semula yang telah kita sama-sama bincangkan. Okey, baiklah. Kita baca jom. Aku sebuah tong sampah kitar semula. Tutup mikrofon. Badanku berwarna biru. Tong sampah seperti hari Khamis yang lepas cikgu jelaskan kepada kamu. Tong sampah kitar semula ni ada 3 warna ya. Biru, coklat dan jingga.
Okey, baik. Lihat dia. Badanku berwarna biru. Kegunaanku adalah untuk semua jenis kertas berwarna dan tidak berwarna. Contohnya surat khabar, majalah, buku, kalendar, katalog, kad, sampul surat dan kotak cardboard. Itu fungsi tong sampah yang berwarna biru. Itu fungsi tong sampah yang berwarna biru. Okey, baik. Kemudian kita lihat perenggan yang kedua. Nampak ni yang cikgu telah tunjukkan di sini. Tong coklat. Tong coklat ya. Rakan-rakanku ialah tong coklat dan tong jingga. Tong coklat menerima barang buangan kaca. Tong coklat untuk objek barang kaca seperti botol minuman, balang makanan, botol vitamin dan kosmetik. Ni dia tong coklat. Kegunaannya untuk barang apa? Untuk barang kaca. Kemudian perenggan yang ketiga, tong jingga. Tong jingga tu tong oren warna bahasa yang kita gunakan jingga berwarna oren. Tong jingga pula adalah untuk tin aluminium, tin keluli dan plastik. Contohnya ialah tin minuman, tin susu, bekas dan botol plastik. Amalan mengasingkan bahan buangan ke dalam tong kitar semula ini dapat menjaga kebersihan alam sekitar. Okey, baiklah. Cikgu ulang sekali lagi. Perenggan pertama ada maklumat tentang kegunaan tong biru dan juga contoh-contoh barang sampah yang boleh dimasukkan dalam tong biru. Kamu dikendaki melengkapkan jadual ini sekarang juga. Kemudian perenggan yang kedua, cerita tentang tong coklat. Tong coklat ini untuk barang buangan kaca. Contohnya apa? Botol minuman, balang makanan, botol vitamin dan kosmetik. Perenggan ketiga, cerita tentang tong jingga. Kegunaannya untuk barangan, buangan, tin aluminium, tin keluli dan plastik. Contohnya ialah tin minuman, tin susu, bekas dan botol plastik. Boleh selesaikan sekarang? Jom kita selesaikan terus. Kita isi pada tempat kosong ini. Kegunaannya apa? Semua orang tuliskan. Tulis guna ayat kamu. Tong biru apa kegunaannya? Ni cikgu nak tulis juga. Okey, tong biru kegunaannya untuk membuang kertas berwarna dan tidak berwarna. Ni kegunaan tong biru. Cikgu tak payah pandu kamu boleh buat tak? Sebab isinya sangat mudah dalam perenggan tersebut. Idea utama dia terus ada. Jadi kamu boleh telitikan. Kegunaan isi pada tempat tersebut. Kemudian contoh-contoh barang tu kamu salin saja. Okey, lengkapkan sekarang. Tak perlu lihat paparan. Kamu buat sendiri. Cikgu telah asingkan juga tu. Cikgu telah buat anak panah kan? Maklumat untuk tong biru ada pada perenggan 1. Maklumat untuk tong coklat ada perenggan kedua. Maklumat tong jingga ada pada perenggan ketiga. Idea utamanya sangat jelas. Jadi kamu salin dan isi lengkapkan pada jadual tersebut. Cuba buat. Di sini cikgu tak perlu bantu kamu. 5 minit, 8 minit siap dah.
Okay, lengkapkan. Iris, jangan main gosip dalam itu message. Buat terus. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Cikgu? Okay, semua orang dah siap? Dah Belum. dapat jawapan? Hah, belum lagi. Buat apa tu? Terakhir, ni terakhir. Okay. Senang kan? Dah. Setiap tong itu kita telah sebut hari tu kan dalam kelas. Inilah tong yang ada di tepi pondok jaga sekolah kita. Kamu perasan tak? Ada tong yang berwarna biru, coklat, jingga. Perasan kan? Inilah tong kita semula. Kenapa kita kena asingkan? Supaya mudah untuk diproses dan mengurangkan kecederaan bagi orang yang memungut sampah, kerana sebenarnya orang yang pungut sampah tu selalu tercedera sebab kita kalau di domestik tu maksudnya di tempat tinggal kita, kita akan masukkan kaca, botol, tin semua dalam tong sampah, betul tak? Tanpa kita asing-asingkan. Jadi mereka selalu luka tau. Akibat daripada perbuatan kita yang ambil mudah, kita masukkan semua barang dalam satu tempat kan. Sebab di kediaman kita tak ada tong pengasingan tersebut. Sebab itulah kita buat begitu. Okey, semua orang nampak paparannya? Okey, dah siap? Boleh cikgu pergi terus? Okey. Yang dah siap boleh buka lagi modul muka surat 37. Modul muka surat 37. Hari ni kita guna kedua-dua buku secara serentak. Okey, baik. Muka surat 37. Okey. Siapakah yang guna nama Rosie's Collection ni? Tunjuk wajah, cikgu nak minta kamu baca teks tersebut.
Anak-anak murid cikgu kamu guna nama mak. Okey. Baca. Boleh? Baca perenggan tersebut. Buka mikrofon. Baca. Boleh. Okey. Baca terus. Muka surat 37. Baca perenggan tersebut. Dah buka mikrofon. Buka mikrofon, kamu lihat modul tu. Muka surat 37. Sudah? Jumpa tak? Jumpa mikrofonnya. Boleh tak? Tak boleh? Okey, cikgu bacakan terus ya, yang lain dengar. Keluarga Julian bergotong royong rumah membersihkan dan kawasan sekitarnya. Nampak tu? Perkataan yang ditebalkan itu struktur perkataan yang tidak betul. Nanti kita nak betulkanlah dengan mudah saja. Okey, seterusnya. Adik dan kakak Julian membantu ibu mengemas rumah dalam di rumah. Mereka menyapu dan mengemop lantai. Nampak ya? Perkataan yang ditebalkan tu, yang cetaknya hitam tebal, itu ialah struktur perkataan yang tidak betul. Julian pula membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Mereka memotong yang rumput panjang dan mencuci longkang. Sampah sarap juga dikumpulkan. Barang-barang seperti surat khabar dan majalah lama, botol-botol kaca dan plastik dihantar akan ke pusat kitar semula. Sisa makanan diproses baja menjadi untuk tanaman sayur dan bunga. Suasana di dalam dan luar rumah kelihatan bersih serta kemas. Kebersihan membolehkan mereka di situ tinggal dengan selesa. Okey, baiklah. Sekarang kita hendak betulkan perkataan tersebut. Boleh nampak paparan cikgu? Dalam belon ni, dalam belon cikgu ni sebenarnya cikgu telah betulkan. Okey, struktur ayat yang salah, struktur ayat yang betul. Rumah membersihkan. Jadi apa? Membersihkan rumah. Yang kedua, dalam di rumah, di dalam rumah. Yang ketiga, yang rumput panjang, rumput yang panjang. Rumput yang panjang. Okey, dihantar akan dihantar. Baik, diproses baja menjadi baja. Di situ tinggal di situ. Okey. Sekarang semua orang lengkapkan perkataan yang betul tersebut. Boleh nampak paparan? Terus salin. Boleh. Okey, semua orang terus salin. Dah siap. Dah siap. Okey, dah siap? Yang belum siap cepat.
Okey, semua orang dah siap? Sangat pantas, bagus. Okey, baiklah. Belum. Yang ini, oh belum? Belum ya? Okey, cikgu paparkan sekali lagi. Semua orang sudah? Belum. Okey, pantas. Okey. Dah ya, cikgu teruskan dengan latihan tata bahasa. Lihat buku teks semula pada muka surat 26. Lihat buku teks pada muka surat 26. Okey, lihat buku teks pada muka surat 26. Tadi cikgu telah pesan kepada kamu untuk menonton ya, menonton secara ringkas video kata tanya, ayat tanya. Sebenarnya ayat tanya kita boleh bina, kita boleh ucapkan tanpa menggunakan kata tanya. Boleh ingat lagi tak yang kamu tonton tadi? Kata tanya, apa, bilakah, di manakah, bagaimanakah, mengapakah, kenapakah, siapakah, betul? Okey, sebenarnya kata tanya juga boleh dibina tanpa menggunakan kata tanya seperti perbualan kita seharian. Okey, mari kita sekarang lihat pada buku teks tersebut seperti yang cikgu paparkan juga di sini ya. Ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, cikgu baca, kamu lihat. Perkataan-perkataan yang berwarna biru di bawah ini ialah kata tanya yang diucapkan tanpa menggunakan kata tanya. Boleh faham? Kata tanya tu apa, bila, mana, siapa, bagaimana, kenapa, berapa, tu kata tanya. Okey, tapi dalam perbualan harian kita menyoal, bertanya tanpa menggunakan kata tanya. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita baca info bahasa di bawah buku teks kamu tu. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat tanya yang tidak menggunakan kata tanya. Macam cikgu terangkan tadi. Seperti berapa, bila, bagaimana, mengapa, siapa, apa dan di mana. Okey, baik. Intonasi. Intonasi tu nada suara kita. Intonasi ayat tanya jenis ini lazimnya diucapkan dengan nada suara tinggi sebelum senyap pada akhir ayat. Contohnya, itu makcik kamu, itu bapa kamu, ini barang kamu, ini buku kamu, ini makanan kamu. Suara cikgu tinggi, betul, bila kita menyoal. Yang kedua, mereka berada di kantin, kamu tidur di dalam bilik. Contohnya. Okey, nombor 3. Bolehkah saya menolong makcik? Bolehkah saya tidur? Bolehkah saya buat kerja ini? Boleh saya bantu kamu? Nampak? Intonasi suara tinggi sebelum ayat itu berakhir. Itu dia. Kata tanya tanpa menggunakan, ayat tanya tanpa menggunakan kata tanya. Baiklah, kita baca dulu ini. Perangkap sisa makanan. Makcik Siti ibu saudara Nabila. Beliau pengusaha kantin di sekolah Nabila. Selepas waktu persekolahan, Nabila membantu makciknya di kantin. Ini perbualan antara Nabila dan makcik Siti. Nabila tanya, ini alat perangkap sisa makanan makcik? Makcik dia jawab apa? Ya Nabila, ini perangkap sisa makanan. Nabila, alat ini disambung terus pada sinki? Benar Nabila, alat ini disambung terus pada sinki. Banyakkah faedahnya? Mestilah banyak faedahnya. Nabila,
Air dari sinki yang mengalir ke dalam longkang bebas daripada sisa kotoran. Ni kita nak bina ni, nak bina ayat. Tanya. Tanpa menggunakan kata tanya. Kita lihat dulu jawapan. Boleh. Alat ini menjadikan longkang bersih dan tidak berbau. Aliran air longkang juga akan lancar. Seterusnya sungai juga akan bersih. Apa agaknya yang kita nak tanya di sini kawan-kawan? Apa yang kita nak tanya bila dia jawab boleh? Bolehkah? Mestilah kita tanya, betul? Bolehkah? Apa dia? Kita nak tanya tentang apa? Bolehkah alat ini mengelakkan daripada longkang tersumbat? Itu dia, tersumbat. Sebab kenapa? Dia tak tersumbat disebabkan telah ditapis alat-alat tersebut, sampah sisa makanan tersebut. Boleh jelas? Okey, jom. Sekarang kita teruskan lihat buku aktiviti. Jom. Lihat buku aktiviti pada muka surat 28. Jom kita bina ayat tersebut. Okey, jom sama-sama kita buat terus. Alright. Okey, boleh? Jom kita lihat. Kamu lihat ya, di sini teksnya telah banyak tertutup dengan jawapan yang cikgu nak bantu kamu. Okey, sekarang lihat buku aktiviti pada muka surat 28 ya. Okey, bina ayat tanya tanpa kata tanya. Berdasarkan maklumat. Sekarang kita nak bercerita tentang gam daripada polistirena. Tahu polistirena? Polistirena itu ialah bila kita beli barang, ada papan yang berwarna putih tu, dia lembut-lembut, betul? Pernah tak? Ada? Ataupun biasa kita buat lukisan, kita tampal dengan polistrin. Orang sebut polistrin. Polistrin makanan, pembungkus makanan tu ialah polistirena. Polistirena ini bahaya untuk alam kerana dia sukar untuk dilupuskan. Malahan apabila dibakar, polistirena tersebut akan membebaskan gas yang bahaya untuk pernafasan kita, untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk menyelamatkan alam kita, polistirena ini akan dijadikan gam. Jom kita lihat ya. Gam daripada polistirena. Ni cikgu nak baca yang ini. Sama yang dalam paparan. Kamu lihat pada buku kamu. Jangan tidur ya. Okey. Alia sedang membentangkan hasil kerja kumpulannya di hadapan kelas. Kumpulan yang mengemukakan banyak soalan akan dikira sebagai pemenang. Cuba bina soalan kamu. Nampak tu? Cikgu sedang pusing-pusingkan di sini ya. Di tengah ini ialah gam daripada polistirena. Okey, isi yang pertama, diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi bahan gentian. Bahan gentian tu bahan apa? Gabungan dia lah. Okey. Polistirena itu diadun dengan tandan kelapa sawit untuk menjadi gentian, ikatan dia. Kemudian yang kedua, ni dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Apabila polistrin ini dijadikan gam, dikitar semula, diolah, jadi gam, maka dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Kemudian isi yang ketiga. Boleh? Boleh ikut? Cikgu laju sangat. Okey, isi yang ketiga pula. Malaysia negara pertama memproses polistirena menjadi gam. Wah, Malaysia negara yang hebat
negara yang pertama memproses polistiren ini menjadi gam. Kemudian yang keempat, polistirena mengambil masa sangat lama untuk hancur. Okey, kemudian yang kelima, boleh digunakan untuk melekatkan kayu dan plastik. Okey, isi yang pertama ni, okey tengok sini ya. Yang ini kita telah gunakan. Yang ini telah digunakan untuk soalan yang pertama ya. Kayu dan plastik boleh dilekatkan menggunakan gam polistiren. Ni dia yang pertama ni. Okey. Kemudian yang kedua, diadun dengan tandan kelapa sawit. Okey, ni dia. Yang ini kita boleh gunakan di sini. Kamu boleh jadikan dia. Okey, boleh jadikan soalan yang nombor 2. Ini soalan yang kedua. Okey. Kamu boleh tuliskan menjadi soalan yang kedua. Ni cikgu bantu kamu ya. Gam polistirena diadun dengan tandan kelapa sawit menjadi gentian. Dia soal, dia tanya. Kita tak boleh guna kata tanya. Tapi kita kena olah ayat itu supaya menjadi ayat tanya daripada frasa yang diberikan. Boleh jelas? Ni dia, nampak anak panah cikgu? Anak panah cikgu menunjukkan pada isi yang kedua ni. Ni yang pertama tadi beri contoh. Okey, isi yang ketiga pula. Dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Okey, ini dia. Ini yang ketiga. Ini ayat tanya yang ketiga. Kitar semula polistirena dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kita tanya. Kitar semula polistirena dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey. Kemudian isi yang keempat. Malaysia negara pertama memproses polistirena menjadi gam. Ni soalan yang keempat. Ingat tu ya. Di akhir ayat mesti ada tanda tanya. Apabila kamu menyoal, mestilah nada suara itu tinggi sebelum ayat itu berakhir. Okey, ayat yang kelima pula, ayat tanya yang kelima, isinya ialah polistirena mengambil masa sangat lama untuk hancur. Ini dia, ini yang kelima. Boleh salinkan sekarang di tempat kosong yang disediakan. Boleh? Okey, boleh nampak paparannya? Boleh. Okey, cikgu terpaksa kecilkan sedikit. Okey, tu ya paparannya. Habiskan dulu salin terus. Boleh nampak tak? Ni boleh nampak tak? Tak boleh nampak? Boleh, kalau cikgu buat gini boleh nampak? Respon. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. baiklah. Sebenarnya pembelajaran kita dah sampai ke penghujungnya. Okey. Ini latihan bertulis yang terakhir. Ini latihan bertulis yang terakhir. Okey, cikgu harap kamu dapat siapkan semua latihan yang cikgu berikan. Okey, dah? Hari ini, minggu ini kita masih belajar tentang kitar semula, tentang pengurusan sisa pepejal. Nanti kita jumpa pada hari Khamis. Kita mulakan dengan tajuk yang baharu. Boleh cikgu akhiri pelajaran hari ini? Ya, nanti cikgu akan muat naik dalam YouTube dan cikgu akan muat naik paparan latihan dalam kumpulan. Boleh? Okey, baiklah, cikgu akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, ada yang nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, nanti siapkan latihan cikgu ya. Okey, sekian. Terima kasih. Bye. Bye.